Ya, betul. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang Pertua, saya ingin sebut tentang masalah tenaga boleh diperbaharui di bawah Akta Tenaga Diperbaharui 2011. Pada zaman moden ini, tenaga boleh diperbaharui diiktiraf sebagai sesuatu sumber yang penting dalam mengurangkan ataupun menangani perubahan iklim. Ia merupakan penyelesaian alternatif demi keselamatan tenaga, menyumbang ke arah pembangunan ekonomi negara serta mewujudkan peluang pekerjaan. Setakat ini, terdapat lebih daripada 300 gigawatt kapasiti tenaga boleh diperbaharui telah dipasang di seluruh dunia. Di kalangan negara yang giat mempromosikan tenaga boleh diperbaharui, negara Jerman telah menunjukkan contoh yang baik dengan merintis dalam mekanisme tarif garakan ataupun feed-in tarif. Malaysia telah meluluskan Akta Tenaga Diperbaharui pada bulan April tahun 2011 dengan mencontohi dasar negara Jerman. Pelaburan semula Malaysia dalam tenaga boleh diperbaharui didorong oleh komitmen kita untuk mengurangkan keamatan pengeluaran karbon sehingga 40% berbanding dengan keluaran dalam negara kasar GDP menjelang tahun 2020 berdasarkan tahap pada tahun 2005. Sasaran ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri di COP15, Persidangan Parti-Parti di Copenhagen pada bulan Disember 2009 yang lalu. Kita juga mengiktirafkan teknologi hijau, khususnya teknologi solar yang menjana lebih daripada 14 bilion ringgit pelaburan asing secara langsung ke Malaysia dan mewujudkan lebih kurang 10,000 peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Datuk Yang di-Pertua, sesungguh begitu, rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9 telah memberi pengajaran kepada kita bahawa aspirasi tanpa tindakan yang efektif tidak akan mencapai kejayaan. Di mana Malaysia mencapai prestasi yang tidak memuaskan dalam mencapai sasaran 350 megawatt tenaga boleh diperbaharui kita pada akhir tahun 2010. Malaysia mengakui bahawa untuk merealisasikan potensi tenaga boleh diperbaharui di negara kita, kita perlu mengembangkan tenaga boleh diperbaharui dengan semangat cekal dan komitmen utuh. Oleh itu, apabila Parlimen meluluskan Akta Tenaga Boleh Diperbaharui tahun lepas, kami meletakkan harapan yang tinggi bahawa Malaysia dapat merintis pembangunan tenaga boleh diperbaharui di rantau ini dan menjadi pusat teknologi hijau. Rancangan Malaysia ke-10 berhasrat untuk menjana 985 megawatt kapasiti tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2015. Sasaran ini adalah menuju ke matlamat penghasilan 2,000 megawatt tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2000 seperti apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam 2 tahun yang lepas. Soalan hari ini ialah, adakah kita telah sedang menuju ke arah sasaran ini? Atau yang di-Pertua, sekiranya kita mengimbas kembali, sejak Akta Tenaga Boleh Diperbaharui telah diluluskan di Parlimen ini, tindakan ke arah mencapai matlamatnya telah dibelengui oleh beberapa faktor kelewatan dan kekurangan persediaan. Tarif galakan ataupun feed-in tarif yang sepatutnya bermula pada September tahun lepas telah ditangguhkan sehingga 1 Disember 2011. Akhirnya apabila ia dilancarkan, hanya sedikit maklumat didedahkan tentang bagaimana untuk memohon insentif ini. Ini menyebabkan orang ramai tidak sedar tentang projek dan prosedur ini. Selain itu, mereka juga mendapati bahawa permohonan untuk tarif galakan solar telah dimonopoli oleh beberapa pihak yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kuota. Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, SEDA, yang diamanahkan untuk menguruskan pelaksanaan tarif galakan di bawah Akta Tenaga Boleh Diperbaharui juga telah gagal untuk mendedahkan maklumat mengenai bagaimana tarif tersebut telah dianugerahkan secara terbuka. Butir-butir projek tenaga boleh diperbaharui yang diluluskan juga tidak dikemukakan termasuk pencapaian mereka. Pengurusan tabung tenaga boleh diperbaharui dan banyak maklumat yang kritikal dan lain. SEDA juga gagal untuk menyemak semula kadar pengurangan untuk teknologi PV solar, terutamanya apabila kos teknologi solar global jatuh pada kira-kira 40% di antara Ogos hingga Disember tahun 2011.
SEDA juga seolah-olah tidak bersedia kerana ia sentiasa mengubah peraturan selepas tarif galakan dilancarkan dan juga menghadkan pemaju tenaga boleh diperbarui di Sabah daripada mendapat faedah daripada tarif ini. Tanda ini betul, kami juga bimbang kerana institusi kewangan tidak begitu menyokong projek tenaga boleh diperbarui walaupun keselamatan tarif galakan terjamin. Oleh itu, kita perlu memahami apakah tindakan yang telah diambil oleh SEDA untuk bekerjasama dengan pihak bank, terutamanya bagi menyediakan bantuan kewangan kepada orang awam untuk memasang PV solar di rumah mereka. Terdapat juga banyak komen tentang kuota terhad untuk teknologi PV solar. Saya menggesa SEDA serta Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air menangani isu ini secepat mungkin. Setahu saya, sehingga hari ini, SEDA hanya meluluskan kira-kira 370 megawatt kapasiti RE sehingga tahun 2014. Ini bermakna bahawa SEDA perlu meluluskan lebih daripada 600 megawatt dalam tempoh setahun sahaja pada tahun 2015 untuk memastikan Malaysia masih boleh mencapai sasaran tenaga boleh diperbaharui dalam rancangan Malaysia ke-10. Tanda ini betul, memang tidaklah terlalu lewat bagi kementerian untuk membetulkan kesilapan ini. Tetapi kementerian perlu memantau tindakan dan prestasi SEDA serta menilai semula kecekapan ahli-ahli pihak berkuasa dan pengurusan SEDA. Saya mencadangkan supaya pemandu diberi kuasa untuk memantau dan melaporkan kepada Parlimen tentang perkara ini dari masa ke semasa. Tentu ini betul. Baru-baru ini kenaikan kadar faedah kad kredit di sesetengah bank yang dijangka diguna pakai oleh kebanyakan bank dalam masa terdekat perlu dipertimbangkan dengan serius oleh bank negara, kerana ini hanya akan memerangkap dan membebankan rakyat Malaysia yang banyak menggunakan kad kredit dalam era ini. Hutang isi rumah Malaysia semakin meningkat dan dengan peningkatan kadar faedah kad kredit ini, iaitu sekarang antara 15 hingga 18% setahun dalam beberapa kes, ia menimbulkan soalan sama ada kerajaan memberi perhatian kepada pengguna kad kredit dan mendidik rakyat tentang risiko penggunaan kad kredit. Menurut kajian di Malaysia, kaum muda yang bekerja yang menggunakan kad kredit telah mencapai peratusan tertinggi. Mereka juga mencatat hutang tertinggi kepada bank. Fenomena ini amat membimbangkan bagi masa depan Malaysia. Ekonomi Malaysia berkembang pesat dan status pemodenan telah menjerat para dewasa yang kerja untuk menggunakan kad kredit. Skim kad kredit juga memerangkapkan para pengguna kad kredit supaya membayar balik penggunaan bulanan sebelum akhir bulan ataupun sebelum mereka menerima gaji bulanan. Ini telah menyumbang kepada bayaran lewat yang seterusnya meningkatkan jumlah dan peratusan pembayaran faedah tahunan. Terdapat beberapa bank yang hanya memberikan tempoh 3 minggu untuk pembayaran balik kad kredit mereka dan bukannya 4 minggu. Cara bank menghendaki pemegang kad kredit membayar sebelum mendapat gaji bulanan mereka memang menyusahkan ramai pemegang kad kredit. Saya ingin meminta bank negara membetulkan tindakan sesetengah bank tersebut. Di sini saya ingin menekankan beberapa perkara daripada satu rencana dalam akhbar The Star, iaitu dengan topiknya ialah 10 reasons why credit card rates must not be raised oleh P. Gunasegaran pada 10 Mac tahun 2012 di Starbiz Week halaman 3 untuk menggesa kerajaan supaya mencampur tangan dalam kadar faedah kad kredit. Iaitu satu, kad kredit terlalu tinggi walaupun bank negara mengatakan ia bukan arahan mereka. Saya ingin menggesa kerajaan dan bank negara menurunkan kadar faedah kad kredit maksimum kepada amount yang boleh diterima seperti di antara 5 hingga 10%, sementara kadar pinjaman purata bank perdagangan adalah 5%. Kadar faedah semasa adalah kira-kira 300%, lebih daripada kadar pinjaman ini, dan ini tidak harus berlaku. Di samping itu, bank telah melakarkan margin keuntungan yang tinggi pada kadar faedah ini berbanding dengan pulangan rendah yang mereka memperuntukkan bagi akaun simpanan dan deposit tetap, iaitu 1 hingga 3%. Oleh itu, mengurangkan kadar faedah
bukan sahaja adil tetapi juga penting sekiranya kerajaan Malaysia menginginkan penduduk yang sihat dan bebas daripada hutang. Yang kedua, kerajaan harus mengarahkan semua bank supaya lebih bertimbang rasa dan adil dalam penalti bayaran lewat. Amaran sekarang ialah penalti sekurang-kurangnya RM10 ataupun 1% daripada jumlah kad tertunggak yang mana lebih tinggi dikenakan kepada pemegang kad kredit. Ini adalah 2 kali ganda daripada 0.5% pada masa lalu dan boleh mencecah 3,650% setahun. Maksudnya, jika pemegang kad kredit mempunyai baki RM100 dan gagal membayar ansuran pada masa yang ditetapkan, walaupun kad kredit tidak digunakan melebihi had, dia akan dikenakan bayaran RM10 satu hari ataupun 3,650% setahun atas baki tersebut. Ini adalah keterlaluan dan langsung tidak masuk akal. Tadu yang dipertua, terdapat banyak kebincangan lain dan amalan yang tidak adil oleh bank dan syarikat kad kredit. Kerajaan harus memandang perkara ini dengan serius. Ramai orang perlu menggunakan kad kredit dan kadang-kadang mereka terpaksa melanggan sekurang-kurangnya satu kad kredit untuk membuat pembayaran bil dan debit secara langsung untuk pembelian dan sebagainya. Oleh itu, saya cadangkan bahawa kerajaan mengarahkan bank supaya menghentikan semua peningkatan dalam kadar faedah dan kembali kepada kadar lama sehingga satu kajian dilakukan. Selain itu, kerajaan seharusnya mengarahkan bank-bank untuk mengurangkan kadar faedah kepada jumlah yang munasabah dan berperi kemanusiaan. Dato' Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengumumkan konsep Build and Sell, bina dan jual, yang mana ia akan diwajibkan dalam tahun 2015. Walau bagaimanapun, Persatuan Pembeli Rumah telah berkata ia meragui pengumuman ini kerana jawatan menteri telah pun bertukar beberapa kali dalam beberapa tahun yang lepas. Persatuan Pembeli Rumah mencadangkan konsep bina dan jual ini dilaksanakan secara berperingkat untuk menunjukkan keikhlasan kerajaan dalam isu ini. Maksudnya, kerajaan perlu meminta semua pemaju untuk mengambil bahagian dalam konsep bina dan jual. Amalan konsep tersebut boleh dimulakan dengan 10 hingga 20% daripada pembangunan secara berperingkat mulai tahun ini dan meningkatkan peratusan pada tahun 2013 dan sebagainya. Ini akan mengelakkan anjakan paradigma yang besar jika semua hanya diperkenalkan pada tahun 2015. Dato' Yang Dipertua, saya ingin sentuh tentang soal Kementerian Pelajaran sabotaj keinginan Kerajaan Selangor untuk mengatasi masalah kekurangan sekolah Cina di Puchong dan di negeri Selangor. Pada 23 September tahun 2011, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor telah meluluskan permohonan tanah lot 65768 dan lot 65766 di Taman Tasik Prima Puchong bagi pembinaan SJKC Yakci 2 dan SMJK Katolik 2 dan sebuah sekolah kanak-kanak autism. Tanah resap sekolah tersebut masih belum dipohon oleh JKPTG ataupun pihak kerajaan persekutuan dan masih di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Pada 30 September 2011, Kerajaan Negeri Selangor telah menulis surat kepada Kementerian Pelajaran menyatakan sokongan Kerajaan Negeri Selangor terhadap permohonan Lembaga Pengurus SJKC Yakci dan SMJK Katolik untuk membina cawangan sekolah di Taman Tasik Prima Puchong dan memohon Kementerian Pelajaran untuk mengeluarkan permit kepada kedua-dua sekolah tersebut. Kesannya, Kementerian Pelajaran Malaysia menjawab Kerajaan Negeri Selangor dalam surat bertarikh 25 November 2011 dengan menyatakan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan mengekalkan tanah rezak pendidikan yang berkeluasan 13 ekar sebagai tapak sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Taman Prima Puchong. Jadi, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak dapat mempertimbangkan cadangan Kerajaan Negeri Selangor. Pada 28 Februari tahun ini, Kementerian Pelajaran Malaysia malah memohon tanah resap sekolah di Tasik Prima Puchong, iaitu tapak yang sama tersebut. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan kedua-dua lot tanah tersebut kepada kedua-dua sekolah tersebut. Dato' Yang Dipertua, memandangkan tanah resap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong masih tertaluk di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Kementerian Pelajaran Malaysia memang tidak berhak untuk menentukan
kegunaan tanah rezab sekolah tersebut. Cara Kementerian Pelajaran Malaysia membuat permohonan di tanah rezab sekolah yang sama tersebut menunjukkan bahawa Kementerian Pelajaran memang tidak berhasrat untuk menyelesaikan masalah kekurangan sekolah Cina di kawasan Puchong dan negeri Selangor. Tetapi sebaliknya, mereka memang ingin sabotaj usaha kerajaan negeri Selangor untuk mengatasi masalah tersebut. Jawapan Parlimen bertarikh semalam, itu 14 Mac 2010, oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada saya menyatakan bahawa Kementerian Pelajaran mempunyai perancangan untuk membina sekolah kebangsaan di tanah rezab sekolah di Taman Tasik Prima Puchong tersebut adalah tidak berasas, kerana Kementerian Pelajaran sepatutnya membuat permohonan kepada Kerajaan Negeri Selangor jauh lebih awal daripada sekarang dan bukan dibuat selepas Kerajaan Negeri memberi tanah kepada Lembaga Pengurus SJKC Yatchi, SMJK Katolik dan Sekolah Kanak-Kanak Autism. Selain itu, di sekitar Taman Tasik Prima Puchong terdapat 4 sekolah rendah kebangsaan dan 2 sekolah menengah kebangsaan di sekitar 3 km radius daripada tanah rezab sekolah tersebut. Jadi keperluan sekolah kebangsaan di sekitar tempat tersebut telah pun dipenuhi dan memang tidak perlu sekolah rendah dan sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di tempat itu lagi. Pemimpin Kerajaan Persekutuan Barisan Nasional daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Timbalan Menteri Pelajaran dan Presiden MCA telah banyak kali membidas Kerajaan Selangor tidak memberi tanah kepada sekolah Cina. Tetapi apabila Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan tanah kepada sekolah Cina, apa yang kita lihat ialah pihak Kementerian Pelajaran cuba sabotaj dan menggagalkan usaha Kerajaan Selangor ini. Kini semakin ramai ibu bapa kaum bukan Cina menghantar anak-anak mereka untuk belajar di sekolah Cina. Ini bermaksud sekolah Cina bukan sahaja untuk pelajar kaum Cina, tetapi ia telah menjadi satu sekolah pelbagai kaum. Di sini saya ingin menyeru Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran supaya menunjukkan kejujuran dan keikhlasan mereka untuk membantu sekolah Cina dan jangan berulang-ulang pembohongan mereka kepada masyarakat bandar. Datuk yang di-Pertua, yang isu yang akhir saya ingin pakingkan ialah tentang kampung persaraan ataupun retirement homes. Yang mana kita lihat Malaysia telah menjadi negara yang semakin ramai orang asing ingin berpindah untuk bermastautin di Malaysia. Khususnya kita lihat yang ramai orang asing dari negara Korea, Jepun dan negara-negara maju yang lain berminat untuk menyertai Malaysia My Second Home. Jadi pembinaan kampung persaraan ataupun retirement homes merupakan salah satu cara bagi kita untuk menarik kemasukan pelaburan asing ataupun dana asing untuk masuk ke Malaysia. Tapi masalah kita sekarang ialah sekiranya kita ingin membina kampung persaraan retirement homes, kita mesti adakan unit kesihatan ataupun klinik ataupun hospital yang kecil di dalam projek perumahan tersebut. Tapi apa yang berlaku ialah kalau nak adakan klinik ataupun hospital kecil yang mana boleh bagi doktor untuk merawat seseorang pesakit lebih daripada 24 jam, ia perlukan permit daripada Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan selalunya mengenakan banyak syarat bagi bagi klinik ataupun hospital untuk diadakan. Jadi di sini saya ingin menyara Kementerian Kesihatan untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri ataupun Kementerian Perumahan supaya mengeluarkan satu garis panduan ataupun guideline untuk pembinaan kampung persaraan. Kita perlukan kerjasama daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Perumahan bagi kita untuk menjayakan kampung persaraan supaya kita boleh menarik lebih orang asing, jutawan dari negara-negara asing untuk masuk ke Malaysia menjadi peserta dalam Malaysia My Second Home dan juga membeli hartanah dan bermastautin atau kita kata mereka menggunakan yang usia tua, usia emas mereka di Malaysia. Kerana mereka yang sanggup datang ke Malaysia
untuk bermasal di Malaysia, kebanyakan mereka adalah millionaires, dan kami memang berharap yang projek ini boleh diambil serius oleh pihak Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian berkaitan supaya kita boleh menjayakan projek retirement homes di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih.